Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah yang saya kasihi sekalian. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, Muhammad Faris bin Rusli, bernombor matrik GA03465. Saya telah diselia oleh Profesor Madya Dr. Wan Muhammad Faizal Wan Mahmud. Tajuk FYP saya adalah berkenaan dengan kesan kadar aliran cecair nitrogen dan ketebalan penebat haba terhadap kadar pemindahan haba dan tekanan dalam paip menegak. Melalui tajuk ini, kita dapat melihat bahawa cecair nitrogen digunakan sebagai bahan peretak, iaitu ia mempunyai kemampuan sebagai untuk menyejuk bekuan kilat sesuatu bahan. Perkara ini kita ketahui kerana kepentingannya disebabkan di bawah laut terdapat banyak struktur-struktur yang ditinggalkan oleh sesuatu operasi setelah tamat aktivitinya. Dan kita juga tahu cecair kriogenik, iaitu cecair nitrogen, mudah menguap dengan cepat dari fasa cecair kepada gas. Selain itu, apa yang diperlukan adalah penebat MLI. Penebat MLI yang digunakan adalah seperti poliuretana dan aerogel. Dan bukan itu sahaja, ketebalan penebat haba dan kadar aliran jisim juga diperlukan dan dikaji bagi mengatasi permasalahan ini. Oleh itu, kajian ini menggunakan CFD, iaitu Computational Fluid Dynamics, sebagai satu-satunya antara jalan yang dapat mengkaji untuk mencapai objektif kajian ini. Kami juga menjalankan sebanyak 15 kes kajian. Seterusnya, kepada pengenalan, kajian ini adalah berkaitan dengan permasalahan industri yang menjalankan aktiviti di tengah lautan seperti talian paip di dasar laut, pelantar minyak cari gali dan juga penjenaan tenaga lepas atau lebih dikenali sebagai offshore wind generator. Setelah tamatnya tempoh operasi mereka, bahan-bahan dan binaan ini ditinggalkan. Oleh itu, mereka bertanggungjawab untuk melupuskan. Masalah utama adalah untuk melupuskan binaan ini, mereka perlu memisahkan struktur binaan yang besar kepada bahagian yang lebih kecil bagi memudahkan proses pemindahan dan juga proses pelupusan. Oleh itu, untuk memudahkan proses ini, mereka memerlukan bahan peretak. Jika hanya menggunakan bahan konvensional, alatan konvensional seperti perkakasan khas atau pemotongan khas bawah laut, kaedah ini akan memakan masa yang panjang. Namun begitu, pemindahan liquid nitrogen daripada atas kepada bawah laut adalah merupakan satu pemindahan yang panjang. Dan ini akan menyebabkan liquid nitrogen itu sendiri mengalami perubahan fasa daripada cecair kepada gas disebabkan peningkatan haba kerana perbezaan suhu di antara air laut dan cecair nitrogen. Kajian ini juga menggunakan simulasi yang secara menegak, di mana orientasi di dalam paip ini berada pada kedudukan Z. Dan penggunaan berkaitan dengan tekanan. Penggunaan pam yang tinggi adalah disebabkan peningkatan kedalaman. Oleh itu, secara tidak langsung, penggunaan tenaga keseluruhan proses pemindahan liquid cecair nitrogen semakin meningkat. Hal ini menjadikan proses ini tidak cost efektif. Bergerak kepada permasalahan kajian, seperti yang telah dinyatakan dalam pengenalan, cecair nitrogen yang dipindahkan bawah permukaan laut mengalami perubahan fasa dari cecair kepada gas nitrogen disebabkan kadar pemindahan haba di antara cecair
nitrogen dan juga air laut adalah begitu tinggi. Permasalahan kedua adalah tekanan. Tekanan yang diperlukan oleh tercair nitrogen bertambah selari dengan kedalaman salur keluar pipe disebabkan tekanan hidrostatik, kemudiannya kehilangan tekanan akibat geseran dinding permukaan pipe dan juga membutuhkan gas nitrogen itu sendiri. Hal itu, penambahan tekanan ini memerlukan pump berkuasa tinggi. Bergerak kepada objektif. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti ketebalan optimum penebat MLI dalam pipe kerogenik. Sebelum itu, izinkan saya untuk menerangkan apa itu MLI. MLI bermaksud multi-layer insulation atau di dalam bahasa Melajunya penebat berbilang lapisan. Yang keduanya, membandingkan prestasi bahan penebat MLI dalam sistem termah pipe, di mana kita akan membandingkan prestasi penebat aerogel dan juga poliuretana. Yang terakhir ialah mengkaji kesan kadar aliran jisim tercair nitrogen terhadap kehilangan tekanan dalam pipe. Gerak kepada kaedah kajian. Kajian ini menggunakan penuhnya kaedah simulasi dengan menggunakan ANSYS R2020A. A bermaksud akademik, yang mana hanya terbatas kepada 512,000 unsur sahaja. Kajian ini juga memodelkan pipe kepada suku bahagian kerana pipe bulat mempunyai bentuk yang simetri. Keluasan dalam pipe, diameter atau garis pusat pipe adalah 30 mm dan panjang pipe adalah 80 mm. Dan kajian ini dijalankan sebanyak 15 kes kajian simulasi. Daripada carta ahli ini kita dapat lihat, dengan mengenal pasti objektif kajian, kita dapat melakukan pra-pemprosesan model 2D dan seterusnya 3D menggunakan ANSYS Design Modeler. Perhasilan dijaring juga digunakan setelah dibawa import daripada Design Modeler kepada ANSYS Mesh. Dan kemudiannya jaring yang dihasilkan ini perlu diuji dengan dinamakan ujian kebebasan grid. Jika ujian ini mencapai keadaan optimum, optimum di sini bermaksud ianya tidak mempunyai jejaring yang terlalu banyak tetapi memadai untuk mencapai keputusan yang tepat. Seterusnya, penetapan model simulasi dalam ANSYS Fluent setelah suatu model jejaring itu mencapai ujian kebebasan grid yang optimum. Dan seterusnya, pemprosesan simulasi dalam ANSYS Fluent. Di sini kita akan melakukan banyak perubahan parameter dan nilai-nilai untuk mendapatkan perbezaan setiap kes kajian. Bagi mendapatkan keputusan, dalaran perlu dilakukan dahulu. Jika converge atau mencapai satu nilai, ianya boleh dikira sebagai nilai akhir yang akan dianalisis dalam keputusan pasca pemprosesan menggunakan CFD post. Andaian perlu dilakukan untuk mencapai simulasi yang diingini dan tidak terlalu kompleks. Dengan ini kita menggunakan aliran mantap sebagai aliran yang ditetapkan. Begitu juga dengan aliran tidak mampat, tercair nitrogen tidak mampat, dan tiada perubahan fasa yang dilakukan dalam simulasi ini, hanya kekal dalam fasa tercair, dan pemantul haba diabaikan. Pemantul haba ini terlalu menipis untuk diletakkan di dalam dan dimodelkan dalam ANSYS Fluent dan tidak memberi impak yang tinggi. Seterusnya, pipe berkeadaan pegun di mana arus di dalam ombak atau arus di dalam laut atau ombak dalam laut tidak memberi kesan kepada pergerakan pipe. Dan seterusnya, taburan suhu
Dua pipe adalah sekata, di mana suhu laut tidak berbeza mengikut kedalamannya. Melalui jadual yang telah ditunjukkan ini, kita dapat melihat setiap perkara dan perincian yang telah ditetapkan. Jejaring ditetapkan dalam keadaan hexahedron dengan saiz unsur jasad 30 mm dan jumlah unsur jejaring 128,900. Itu juga penggunaan pipe menggunakan kenduri jenis bahan karat SS304 dengan tinggi kekesaran pipe 0.015 mm dan nombor Reynolds 2.64 kali 10^5 menggunakan kaedah penyelesaian simplex dengan tekanan hidrostatik 803.64 kPa dan sebanyak 400 lelaran telah dilakukan. Model persamaan tenaga harus diaktifkan bagi membenarkan pengiraan pemindahan haba. Namun begitu, mod pelbagai fasa tidak diaktifkan. Untuk keputusan kajian, khusus kajian menunjukkan pelbagai warna di dalam salur keluar pipe. Di sini kita dapat lihat, saya mengambil secara berperingkat di mana saya meletakkan 9 warna suhu salur keluar pipe. Suhu ini adalah merujuk suhu keseluruhan pipe termasuklah dinding pipe dan juga cecair. Sebab di dalam gambar ini juga kita dapat, gambar rajah ini juga kita dapat menyatakan bahawa pipe yang kes kajian yang mempunyai kadar aliran yang rendah, maka salur keluar pipe akan mengalami suhu yang lebih tinggi. Contoh di sini adalah kes 1, 4 dan 7. Begitu juga dengan kadar aliran yang lebih tinggi, kita dapat melihat warna salur pipe pada salur keluar sangat rendah dengan berwarna biru atau biru muda seperti kes kajian 8, 5 dan 9. Manakala bagi tekanan pula, perbezaan untuk setiap kes kajian adalah tidak banyak berbeza, hanya bergantung pada kadar aliran pipe. Tekanan tidak bergantung kepada jenis bahan yang digunakan maupun suhu akhir pipe. Daripada graf kadar aliran cecair nitrogen melawan suhu salur keluar pipe, kita dapat melihat hanya 7 kes sahaja yang berada di bawah suhu takat didih pipe, iaitu 153.15 Kelvin bersamaan dengan negatif 120 darjah Celsius yang telah didapati melalui kajian makmal oleh pengkaji terdahulu. Sebagai kesimpulan, kadar aliran jisim cecair nitrogen pada kadar yang lebih tinggi mengakibatkan banyak kehilangan tekanan. Namun begitu, ia memberikan suhu salur keluar yang jauh lebih rendah berbanding kadar aliran yang rendah. Contohnya, kadar aliran 1 kg per saat lebih rendah daripada 0.01 dan 0.1 kg per saat. Untuk perbandingan pendapat haba aerogel menunjukkan prestasi jauh lebih baik berbanding poliuretana dalam semua aspek, terutamanya mengurangkan kadar pemilihan haba pada kadar aliran sama dan tekanan yang sama. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum.